Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengursi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Ahli Jawatan Kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Muslimin Muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi merezekikan kepada kita dapat kita solat subuh berjamaah. Kemudiannya duduk dikurnianya kita kekuatan, dapat kita sama-sama berada dalam satu halakah, yakni halakah ilmu. Moga-moga perkongsian kita yang sedikit ini menjadi asbab Allah Ta'ala meletakkan kita dalam syurganya insya-Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita nak kongsi sikit abwabul iman, yakni dalam bab iman. Bermula segala bab iman inilah tempatnya bicaranya. Semuanya daripada hadis Rasulullah SAW yang dia beri keterangan dengan cukup. Dan kitab Baru Mazi jilid ke-18. Kita masuk bab iman. Iman itu ada besar perselisihan ulama antaranya dengan Islam. Yang kita iman itu, kan? Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita ni kira kalau syukur hari-hari, sujud hari-hari pun tak rugi ya, kan? Kalau kita muhasabah, kita fikir-fikir sendiri, tak terfikir kita. Kita tengok apa keistimewaannya Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Tidak ada satu manusia pun pernah minta ke Allah, ya Allah lahirkanlah aku sebagai orang Islam. Dah. Semuanya di atas rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia tengok satu kisah di mana Nabi Musa alaihissalam pernah tanya Allah. Nabi Musa tanya, ya Allah, tidakkah zalim namanya engkau mencipta manusia, lalu ada manusia yang kau masukkan dia dalam api neraka, dalam bakaran, kan? Nabi Musa tanya Allah. Lalu Allah tanya, wahai Musa, Allah beritahu, wahai Musa, kau pergi tanam gandum lah, kan? Jadi Nabi Musa pun akur. Lalu perjalanan balik tu, dia dah fikir apa kena mengenaan gandum dengan neraka, bakar apa semua ni. Habis. Dipendekkan cerita, Nabi Musa pun tanam gandum apa semua tu. Dah masak gandum tu, dia petik apa semua tu, dia makan. Dan jerami gandum tu buat apa? Bakar, kan? Macam padi ya. Lalu Nabi Musa pun beritahu Allah, ya Allah Tuanku, aku pun dah tanam gandum apa semua tu, selera apa, makan habis dah. Allah tanya, jerami itu kau buat apa? Jerami itu bakar, ya Allah. Begitulah aku pada orang kafir ni tu ya. Nak cerita apa tuan-tuan? Pada Allah SWT, kafir ni tak ada value langsung. Tu. Unless or otherwise yang di akhir hayat dia kembali balik, revert balik kepada Islam. Tu. Mana kata Islam saja yang arahkan. Inna dina inallah Islam. Agama yang kau redha Islam. Kau jangan datanglah dengan fahaman-fahaman kau tak. Allah kata aku, Islam ni aku punya. Itu sebabnya dia tengok Islam ni dia bahas ke benda sekecil-kecil benda pun sampailah sebesar-besar benda. Kan? Apatah lagi iman ni. Kan? Islam saja tak cukup tuan. Iman tu. Islam dan iman. Nak tahu kata beriman tak beriman tuan-tuan? Yang pagi ni yang ada dalam ni semua berimanlah dia. Kan? Allah kata apa dalam surah At-Taubah? Innama ya'muru masajid Allah. Sungguhnya hanya saya yang makmurkan rumah-rumah ibadat ni orang yang beriman. Mana kita termasuklah dalam orang beriman. Tetapi iman ni dia tidak tetap. Dia tend to fluctuate. Iman kita ni jenis turun naik. Kan? Kita sendiri pun dapat rasa. Kadang-kadang kita jadi rajin.
Kadang-kadang kita jadi malas. Malas tu okey lagi. Tang balok tu tak tahan lah. Kan? Malas tu boleh ampun lagi. Kalau dia main balok ni, tuan-tuan saya cerita. Kan? Tu. Balok ni orang jenis duduk kat Singkiang tu, dia balok lah. Kat sini Alhamdulillah lagi. Kan? Jadi iman itu. Kan? Tu. Jadi Allah SWT, tuan-tuan, walaupun orang kafir ni tak ada value pada sisi dia, namun Allah yang bersifat Ar-Rahman itu tidak pernah berdendam. Itu nak kata sifat Allah Ta'ala, mengenal akan sifat Allah itu, Allah kata awal-awal lagi, laisa kamitslihi syai'un. Aku ni berbeza dengan makhluk, sifat makhluk. Berbeza sama sekali. Dan kita tak boleh nak lawan sifat Allah ni. Kan? Allah maha segala, maha. Kan? Tu. Jadi, Allah tidak ada sifat berdendam. Walaupun hamba Allah tu manusia itu kafir. Tetapi Allah tidak pernah menutup pintu taubat itu. Menutup untuk memberi hidayah dan hidayah. Hidayah demi hidayah, sama ada manusia itu sendiri realize bahawa hidayah itu. Kan? Siapa yang tak realize, habis lah. Kan? Maka, expecting daripada Allah SWT di akhir hayat reward. Itu sebab kita tengok ada yang kembali balik kepada Islam, ada yang halfway through balik Islam, kan? Dan kebanyakannya tak balik langsung. Yang kita pelik ni tuan-tuan, dah Islam dah, keluar lagi daripada Islam. Tak apa dia cari pun tak tahu tuan. Dah Islam elok-elok dah tuan. Itu yang Allah geram sangat tu. Tu yang Allah balun kau esok. Aku dah bagi kau Islam, kau keluar daripada Islam balik kan. Memang kena hanyamnya. Kan? Dengan cara megahnya keluar istihar tu. Allahu Akbar. Kan? Allah suruh kita pelihara Islam ni tuan. Allah tidak ada satu manusia pun yang berdiri di atas tikai Islam ni. Kan? Semulia-mulia umat. Kan? Kemudian Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah tu. Sebagai suri tauladan, contoh yang terbaik. Kan? The most, orang kata apa? Orang kata manusia yang paling sempurna. The most perfect human being this entire universe. And other than Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kita ada panduan tu. Bukan sekadar mujizat yang namanya Al-Quran tu. Allah hantar sekujur tubuh yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua. Walaupun kita tak pernah lah tengok Nabi. Berimpian untuk melihat Nabi itu ada. Tapi sampai sekarang tak jumpa lagi. Jumpa Muhammad yang lain saja. Kan? Jadi at least adalah keinginan tu. Dan cita-cita. Kalau dapat, ya Allah, pertemukanlah kami sebelum kami mati ni dengan Nabi Muhammad SAW. Kan? Temu dalam mimpi kan? Ada orang hari-hari jumpa Nabi. Kita, Allahu Akbar. Tu. Hari-hari dia kata jumpa Nabi. Tak tahu lah Nabi mana dia jumpa. Adalah. Kan? Tu. Kata Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, bermula perkara yang lebih muhim. Muhim ni apa? Perkara yang lebih penting. Disebut pada bab ini ialah perselisihan ulama pada iman dan Islam. Dan umum keduanya dan khusus keduanya. Dan bahasanya iman itu bertambah ia dan berkurang atau tidak. Dan bahasanya segala amal itu terbilang ia daripada iman ataupun tidak. Tu. Iman seperti mana kita pun pernah bahas. Bahasanya iman Nabi-Nabi saja dia memuncak. Dia tidak kata, orang kata serik randa. Iman kita ni dia fluctuate. Dia turun naik, turun naik, turun naik. Dia naik masa bila? Most of kita ni ketika mana bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Tu dia naik tu. Kan? Tapi Ramadan pun dia naik tak lama pun. Dia boleh kurang 15 hari, lepas tu modum balik lah. Mau dia dengar lagu raya, habis modum terus. Tunggu tahun depan pula. Tapi itulah kata tuan. Dia ada, orang kata apa? Dia ada rahsia. Bila kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi kata orang yang mati syahid ni. Kan? Bila mana dia bertemu Jumaat demi Jumaat dan Jumaat. Jumaat ni dan Jumaat akan datang. Kan? Solat hari ni dengan solat asal, solat zuhur nanti. Kan? Jumaat ila Jumaat, solat ila solat, Ramadan ila Ramadan, umrah ila umrah. Tu, mati syahid dia.
Macam mana nak buat, macam mana nak jadi benda tu supaya kita dikira amalan yang tidak pernah putus, amalan yang berterusan. Contohnya solat, yang kata solat daimun tu kan, solat yang tidak henti-henti. Bila kita solat subuh, sebelum salam tu niat, ya Allah aku sekejap lagi nak solat zuhur, tu dikira solat tu. Zuhur sekejap lagi niat asar, asar ni naik maghrib, maghrib naik isyak, isyak naik subuh, maka solat yang tidak berhenti, tu dikira solat, solat ila solat kan. Sama juga Ramadan. Ramadan tahun ni kita niat, aku kalau ada umur panjang puasa lagi lah tahun depan, tu proses tunggu tu. Sama lah juga umrah. Haji tak payah lah, pergi sekali sudah lah. Nabi pun pergi sekali ya kan. Kita nak pergi tiap tahun pasal apa? No, yang backlog pun lama-lama lagi tak pergi kan. Tu. Jadi umrah ni boleh, umrah kan. Tapi pergi tiap-tiap tahun pun tak guna juga. Tuan-tuan tengok, orang yang pergi tiap-tiap tahun ni balik macam tu je. Tak usah kata umrah tu, haji ni lepas apa sekalian hukum di Arafah apa habis kerja haji, tengok balik-balik apa sembang, merokok, pumpang cerita kampung ni. Haji apa ni tuan kan? Rugi ya duit banyak-banyak pergi. Penat lelah tu, nak jalan 30 km tu, last ending macam tu ya kan. Itu yang kata Belitan Syaitan tu, satu kitab yang dikarang oleh apa, Ibn Jauzi, yang namanya Talbis Iblis. Tu kan, kalau kita ada peluang ni kita akan baca. Saya duduk baca kitab tu di Subang kan, dah 2 kali baca dah habis. Maka sungguhnya telah dibanyakkan ulama rahimahumullah ta'ala daripada ulama yang dahulu dan kemudian memperkatakan pada sekian barang yang kami sebutkan itu. Tetapi aku mau ringkaskan atas nakal. Nakalnya apa? Memetik kan? Sedikit-sedikit daripada yang berserak-serak dari kalam mereka itu, supaya ada berhasil daripada maksud barang yang aku sebut dia, serta tambahan yang banyak. Telah berkata Al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Ibrahim Al-Adib Asy-Syafi'i rahimahumullah di dalam kitabnya yang bernama Ma'alim As-Sanan. Bermula barang yang banyak berkeras cakap orang-orang padanya ialah pada ini masalah. Maka adapun Az-Zuhri berkata, Islam itu kalimah dan iman itu amal. Tu amal, iman tu. Kata siapa? Az-Zuhri. Dalilnya kepadanya ialah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Telah berkata orang-orang Badui, telah percaya kami, katakanlah olehmu ya Muhammad, tiada percaya sekalian kamu dengan hati, tetapi kata oleh sekalian kamu Islam kami. Al-Hujurat ayat 14. Tu orang Badui ni tuan-tuan, orang-orang apa, orang yang jenis kasar kedegak lah kan. Tetapi tidaklah bebal sangat kan. Manusia akhir mutakhir ni tuan-tuan, Allah orang bebal tak duhala kan. Tapi bebal-bebal umat Nabi Muhammad SAW pun tidaklah sebebal umat-umat dulu. Itu sebab tuan-tuan, Allah SWT ni maha mengetahui, lagi maha kaya kan. Itu sebab dia cipta manusia ni, dia ada zaman-zaman dia kan. Daripada zaman Nabi Adam AS, bawa sampai ke zaman Nabi Isa, kemudiannya zaman umat Nabi Muhammad SAW. Kan kita hidup ni kan, tengok kita umat-umat yang lemah lembut kan. Umat dulu kasar geregar. Itu sebabnya hasilnya Nabi dan Rasul mereka mengambil masa yang begitu lama kan. Contoh Nabi Adam AS 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun kan, nak mengajak buat taubat ni, Allahu Akbar kan. Nabi Adam AS pernah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata perkeluhan, since macam cemburu ataupun iri hati lah Nabi Adam. Tapi tidaklah sebegitu. Sebab apa? Nabi ni kan dihindari daripada sifat mazmumah tu, perasaan tu lebih kurang macam tu. Dia kata, ya Muhammad, sesungguhnya engkau untung dan umat engkau lagi untung. Sebab apa? Konsep taubatnya senang.
Aku dulu, kata Nabi Adam AS, aku melakukan satu dosa ya. 300 tahun Allah tak pandang aku. Dalam masa aku bertaubat tu, 300 tahun Allah tak pandang aku pun. Only the last 40 years tu, barulah Allah terima taubat aku. The last 40 years tu. Itu pun Allah ilham aku. Kan? Apa dia? Ilham apa? Menyebut. Kan? Dan bertawasul di atas kalimah Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuanku, aku bertawasul di atas kalimah Muhammad. Kau ampunkanlah dosa aku. Barulah Allah ampunkan dosa dia. Then only last 40 years. Selama 260 tahun tu, Allah tak pandang. Tapi umat engkau melakukan dosa pagi, petang Allah dah ampun. Kadang-kadang pagi buat, pagi juga Allah ampun. Mudah sungguh. Tu. Kan? Tu speciality yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya, dia kata, aku dulu duduk di syurga dah. Buat satu dosa ya, Allah keluarkan aku kat dunia ni. Umat kamu yang Muhammad buat dosa banyak mana pun, Allah masukkan kau dalam syurga. Kan? Special tuan. Allah special sungguh. Aku dulu buat dosa sikit ya, Allah pisahkan aku dengan isteri aku 300 tahun. Kan? Siti Hawa turun kat dunia ni, aku pun tak tahu kat mana isteri aku. Only after Allah bagi ilham, barulah kami berupaya bertemu semula. 300 tahun. Nabi Adam turunnya di Sri Lanka, Siti Hawanya turun di mana? Di Jeddah. Tak tahu, clueless. Kat mana tak tahu. Hawa pun cari Adam, Adam pun cari Hawa. Ni kat mana ni? Masa tu dunia ni sunyi lagi. Dua makhluk ni yang nama manusia ada. Kan? Maka Allah ilham tu, yang kata Allah ni tuan-tuan, kan, dia tidak akan biarkan suatu ciptaan dia macam tu ya. Dia bantu juga. Walaupun dia marah. Marah Allah itu kan ada level dia. Kan kadang-kadang marah Allah tu Allah uji. Macam Nabi Adam 300 tahun. Kan? Lalu Allah ilhamkan dan macam inilah Adam. Kau keluarlah nama keluar nama Hawa. Hawa pun keluar nama Adam. Kan? Adam pun panggil wahai Hawa, wah sampai Jeddah. Kan? Maka Hawa pun dengar, ni Adam ni suara Adam. Dia pun panggil balik. Wahai Adam, Dam. Tu yang dia kena Dam selalu tu. Dam. Haji pun Dam tak. Barulah bertemu pula di mana? Di Jabal Rahmah. Kan? Yang kita tu kalau pergi umrah, kat situ mesti panjat bukit tu lah. Kan? Sebab apa nak tulis nama atas batu? Jom. 300 tahun. Umat engkau buat dosa banyak mana pun, Allah masih lagi. Kan? Pasangan mereka masih intact lagi. Allahu Akbar. Bayang tengok tuan-tuan kalau tapi tak kena lah, kita pun umur pendek-pendek kan. Tak sampai 300 tahun. Kan? Kita hantar isteri balik rumah kan. Lepas pantang nanti isteri balik rumah mak. Kita duduk seorang-seorang pun dah. Baru seminggu isteri balik. Dah mengigau lah. Saat telefon. Bila nak balik tanya. Bila ada depan mata, saya muka ya. Kan? Tu kita, umat Nabi Muhammad. Dulu umat dulu, Allah. Bayang tengok. Nabi Nuh AS 980 tahun. Kan? 950 tahun berdakwah. 950 tahun, 81 orang saja umat dia. Kan? Isteri dia yang paling rapat dengan dia pun tak beriman dengan dia. Apa punya tur pun kita pun tak tahu. Kan? Anak dia 3 orang bungkui. Allah nak cerita apa ada? Allah nak cerita apa? Kan? Walaupun Allah mencipta semua. Kan? Allah yang kontrol kita semua. Wa ma tasya'u illa ayyasha Allah. Allah kata aku yang mengaturkan. Kan? Tetapi in between that Allah bagi akal manusia fikir. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Yang batil cari yang batil tu batil, yang hak tu hak. Tu yang akal tu Allah suruh pakai tu. Tu sebab oleh manusia Allah bagi akal dan nafsu. Malaikat Allah bagi akal ya. Sebab tidak ada nafsu, dia tidak berhajat. Nak pergi relax, nak pergi healing ke, nak pergi apa dah. Nak rasa boring ke.
Bayang tengok tuan-tuan, buat satu kerja je, tak boring ke? Sejak azali sampai kiamat no. Bertasbih aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu, yang kerja solat yang kita duk buat tu, di setiap rukun tu, kan? Di setiap takbir intiqalat tu kita duk sebut tu, malaikat seorang-seorang sebut. Ni subhana rabbil a'la wa bihamdi, ni subhana rabbil azim wa bihamdi, ini Allahu akbar, ini tak boring tuan. Tak pernah rasa boring pun malaikat. Itu sebab kalau manusia ni baik, kata Nabi Muhammad SAW, malaikat tu turun syahan nahang hari-hari. Kan? Dan Allah lah yang mencipta manusia, kita jadi macam ni. Dan Allah tahu bahawasanya manusia ni, sebab dia ada nafsu, dia ada akal, dia mesti jadi jahat. Kan? Dan at the end of the day nanti, dia akan jadi baik sungguh. Tu Allah program manusia macam tu. Kan? Di hujung-hujung usia nanti kita kerja pun dah habis dah, kan? Duit pun banyak, duduk santai. Tinggal hang dengan aku, yang kita dengan isteri kita. Nak buat apa lagi? Jalan main tempat masjid, jalan tempat mengaji. Allah buat macam tu. Kenapa jiwa kita di akhir-akhir, di at the end of the day tu, macam tu lah. Tuan tu yang kata Allah yang maha penyayang tu. Allah kata kau datang dengan rahmat aku, kau balik juga dengan rahmat aku. Tu saja. Kembali ke rahmatullah. Tu. Allah bukan cipta manusia ni kerana bakar dah. Tu sebab Nabi doa. Ya Allah, aku masukkanlah semua umat aku ni ke dalam syurga. Kecuali orang-orang yang tak mau syurga. Rupanya ada manusia yang tak mau syurga. Sebab dia rasa hidup kat dunia ni enjoy. Enjoy sungguh tuan. Yang jenis kaki enjoy ni tuan, dia tak ingat apa dah. Dia kira dunia ni kira habis. Dia kira mati ni kira habis. Mati ni habis cerita. Tuan-tuan, mati ni bukan habis cerita. Baru nak start satu cerita. Mati ni. Kan? Ramai orang kata, lah mati habis dah cerita. Kan? Dah. Mati ni barulah nak bermula satu episod kehidupan yang kekal lagi abadi. Tidak akan mati-mati sampai bila-bila. Bila-bila tu bila Tuhan? Sampai bila-bila. Kan? Tu. Jangan tertipu. Kan? Iblis ni memanglah dia kata dia tipu. Dah, apa mati habis lah, tak ada apa. Kan? Mati ni baru nak start. Sebab tu Allah bagi kita hidup kat dunia ni, wa ma qalatu jin wal insi illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia ni untuk apa? Jin Islam lah. Untuk beribadat kepada aku. Kan? Jin ni keturunan setan kan? Yang jin jahat ni jadi setan lah. Kan? Yang jin baik ni jin Islam lah. Kan? Tu. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jin Islam ni dengan manusia Islam untuk apa? Beribadat kepada aku. In the sense of apa? Fikir Allah. Yang hidupkan aku ni siapa? Yang bagi rezeki siapa? Itu sebabnya orang kafir ni di sisi Allah, Allah tak redha pun. Sebab apa kita tengok tuan? Walaupun yang kata Allah ni sifatnya pengasih dan penyayang, tidak ada dendam di sisi Allah SWT. Orang yang kufur kepada dia pun rezeki dapat juga. Dapat juga rezeki hujan, dapat rezeki tanam pokok durian musangking tumbuh semua. Tapi apakah itu akan mendatangkan, menguatkan iman mereka? Tak. Menambah kufurnya mereka kepada Allah. Contoh kan? Contoh pergi sembang dia. Toke-toke kaya ni dia cakap, oh bos, wah lu rumah besar, bisnes pun okey ya. I want to tell you something lah, dia kata. You mau jadi macam saya, lu mau jadi macam gua, lu kena kerja kuat tau. Gua kerja kuat punya pasal inilah dapat semua. Dia tak kata Allah Ta'ala. Dia kata dia yang kerja kuat sebab dapat. Kan? Dia dapat tu kat mana? Dia pergi korek dalam tanah. Dan korek dalam tanah tu siapa punya? Bukan Allah punya. Kan? Itu sebabnya beza tu beza. Bukan kata beza lah. Dia different. Kan? Orang kampung tuan-tuan pun kata macam tu juga. Dia different tu. Orang kufur yang orang beriman. Kita ni orang beriman ni, kita dapat rezeki daripada Allah tu menambahkan kita, iman kita makin teguh. Redha, rahmat kita. Kita akan kata apa? Sekurang-kurangnya kita kata apa? Alhamdulillah lah, walaupun sikit dapat juga. Alhamdulillah tu. Kalimah tu lah yang Allah nak dengar. Kalimah tu lah kalimah yang mendatangkan sujud.
Daripada kita sebut Alhamdulillah tu, sujud tu. Kan? Sujud tu ganti nama kepada Alhamdulillah lah. Tu sebab kita boleh sujud. Bukan semua orang boleh sujud. Bukan semua orang yang Allah izin boleh sujud. Tak. Kan? Berapa ramai kita tengok orang yang dulu sihat sekarang kita tengok. Tak sujud lagi. Sehinggalah satu ketika nanti Allah boleh buat manusia ni, dia akan sujud. Bila Allah uji, kan? Kekayaan pun uji juga. Kan? Susah pun uji juga. Sakit pun uji. Senang pun uji. Dan selagi mana kita hidup ni tuan-tuan, every second yang kita lalui tu, semuanya ujian. Sama ada kita sedar ataupun tidak, sama ada kita boleh melangkah ataupun tidak ujian itu. Dan syukurlah kepada Allah SWT, kalau orang beriman ni, dia tak kisah. Itu sebab Allah, Nabi pesan kita suruh jadi orang yang baik dan orang beriman. Dan bila jadi baik dan orang beriman ni, susah macam mana pun dia tak kisah. Kata Allah, ada lagi orang susah. Kan? Kalau dia kurang iman ni, dia kata, Allah apalah, Allah dah uji aku, yang orang lain Allah tak uji ke? Kan beza tak? Dia different tak? Kan? Orang iman ni tak? Itu sebabnya ketika mana Dajjal turun tu. Ketika mana Dajjal turun, ketika mana berhimpunnya kita, berdirinya kita dekat padang mahsyar 50,000 tahun itu, beza dia orang beriman dengan tak beriman lah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ni berdiri 50,000 tahun ni, oi, tak lama ke tu? Kan, tengah padang pasar, tengah padang mahsyar tu. Kan, dah tentu makan minum semua tak ada, ya Rasulullah. Macam mana cerita tu? Rasulullah kata tak apa, Rasulullah kata orang beriman dia tak rasa lama-lama tu. Dia rasa sekadar macam solat asar ya, Nabi kata. Kan? Kita sendiri dapat rasa. Kita baru lepas Jumaat, Jumaat dah. Tu. Kan? Kesusahan dan kepayahan tu selama seminggu tu, kita tak berasa pun. Sebab apa? Sibuk dengan ingat kepada Allah tu. Itu sebabnya tuan-tuan. Allah kata apa? Inna solata li zikri. Solat dan ingat aku. Kan? Allah kata, ingat aku kan? Aku ingat hang. Dia macam tu je matematik Allah ni. Kan? Sama juga manusia. Kita ingat dia, dia akan ingat kita. Kan? Contoh kita duduk tunggu kat rumah tak ada kau, orang nak datang rumah aku entah. Sebab kita pun tak pernah pergi rumah orang. Macam mana orang nak main rumah kita? Dia matematik. Hidup kat dunia ni macam tu. Kan? Bukan you scratch my back, I scratch your back. Itu kepala. Kan? Itu bengong ya. Kan? Tak payah duduk scratch. Kan? Allah kata hidup masyarakat. Hidup bermasyarakat kat dunia ni. Sebab Allah kata apa? Allah cerita tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu. Kan? Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kan? Wahai umat manusia, sungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan perempuan. Kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa, berbagai-bagai bangsa, berkenal-kenalan. Tu sebab hidup kat dunia ni tak boleh seorang-seorang. Kan? Seorang ulama daripada zaman Nabi Musa AS, Nabi cerita 500 tahun beribadat, 500 tahun mati dia. Kan? Allah suruh malaikat, wala malaikat masuk dia akan dalam neraka. Dia argue tu dengan Allah, dia argue. Ya Allah Tuanku, aku kan 500 tahun beribadat kepada engkau, engkau tak nampak ke? Allah kata memang. Kau sibuk dengan ibadat engkau je. Jiran kau tak makan ke tahu? Dia beradik engkau tak semayang ke tahu? Oh, ya tuan. Kan? Itu sebabnya kita tak boleh seorang-seorang. Kita nak mati pun, kita mengharapkan orang. Kita jangan kata, aku mati ni, aku alhamdulillah lah bekal cukup lah. How cukup is cukup, kita bekal kita ni. Tuan, perjalanan kita nak pergi ni jauh tuan, jauh. Selepas ni kita akan beralih alam yang namanya alam kubur. Tak tahu sampai berapa puluh tahun pula kita nak duduk alam kubur. Kan? Nak kata kiamat ni mati lambat, kiamat ni lambat lagi. Tuan kata Dajjal nak turun, Dajjal ni selagi mana hujan turunnya, dia akan tambah 200 tahun lagi, 200 tahun lagi. Kan? Sekarang ni hujan bukan kata turun lagi, merembas terus. Turun sini banjir, turun sana banjir. Kan? Mana lambat lagi lah Dajjal turun, maka dia buat laluan-laluan yang senang lagi untuk dia turun.
Kan? Lambat ni. Imam Mahdi pun, ni hari Jumaat tu, Imam Mahdi kan, semalam. Imam Mahdi punya kes. Kan? Kadang-kadang orang ni, dia tak malu apa nak mengaku Imam Mahdi. Kan? Yang mengaku Imam Mahdi ni, hidung penyet pun. Nabi dah cerita dah, Imam Mahdi ni keturunan daripada aku. Orang Arab, hidung masih tinggi. Ini hidung duk makan belacan pun nak mengaku Imam Mahdi. Dah lah tak handsome. Kan? Imam Mahdi ni kan handsome. Macam tuan-tuan lah. Kan? Ni tak handsome. Dia macam Ayah Pin dah lah, Ayah Pin. Kita bukan nak kata orang tak handsome kan. Semua manusia ni sebenarnya cantik, handsome. Cuma pandangan manusia lah. Kan? Habis. Dan firman Tuhan lagi, walamma yadkhulul imanun fi qulubikum, dan tiada masuk iman dalam hati mereka itu, surah Al-Hujurat, dan telah berjalan orang yang lain daripadanya kepada bahwasanya iman dan Islam itu perkara yang satu, dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maka telah kami keluarkan orang yang ada di dalamnya daripada sekalian yang beriman, maka tiada kami dapati dalamnya lain daripada rumah daripada orang Islam. Az-Zariyat ayat 35, 36. Telah berkata Al-Qatabi, dan sungguhnya telah bercakap pada bab ini oleh dua lelaki daripada sebesar-besar ahli ilmi, dan jadi tiap-tiap seorang daripada keduanya pada satu qaul. Qaul ini pendapat daripada dua pendapat, dan dibangkang oleh seorang lelaki itu akan yang seorang tadi, serta dikarangkan sebuah kitab atasnya sampai beratus-ratus bilangan kertasnya. Kata Al-Qatabi, dan sahih daripada yang demikian itu, bahawa tidak dikaitkan cakap pada ini dan tidak diitlakkan. Bermula kenyataan yang demikian bahawa seorang Islam itu sungguhnya ada yang orang mukmin pada setengah awal keadaan, dan tiada yang mukmin pada setengah awal. Dan bermula mukmin itu Muslim ia pada sekalian awal. Kan? Tengah manusia ni dia tidak beriman pada awal lah, kita tengok kan. Kadang-kadang tengok didikan. Tengah orang tu dia lambat dapat hidayah. Kan? Dia lambat nak beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau ajak dia punjung, kita tak apa-apa. Pencin lah, tunggu pencin. Macam tentera pencin. Tentera ni dia akhir balik, dia lambat sikit. Mau 40 bawa akhir balik. Kalau ajak masa servis tu, jom Syekh, semayang. Tahu pergi pencin lah. Pencin kopi lah. Pencin tu. Kot dia sempat pencin. Berapa ramai orang tak sempat pencin? Kan? Tu. Jadi, mana orang ajak tu, mana hidayah lah. Alhamdulillah lah kita punya teman-teman dan kawan-kawan yang selalu mengajak ke arah kebaikan. Ada lagi kawan-kawan yang ajak, oh Syekh, jom kita pergi cucuk lampu. Ada. Kan? Pergi pasang lampu ada, cucuk lampu tak ada. Kan? Alhamdulillah. Itulah bila mana Allah nak pilih. Itu yang kata, wa may yuridillah. Kan? Bila mana Allah nak pilih kita jadi orang baik tu, dia akan kan? Jadikan kita ni dikelilingi oleh orang yang baik, orang yang pesan memesan. Kan? Alhamdulillah lah bila kita dapat, kan? Kita dapat kawan-kawan macam tuan-tuan ni kan, pesan memesan. Kan? Walaupun kan, kau nak pesan-pesan ni tuan, bukan nanti jadi ustaz, bukan nanti jadi ulama dah. Baru nak start pun boleh. Kan? Ramai orang yang baru nak start, tak apalah. Kan? Tuan, sebab apa? Kita ni manusia ni jangan kata kita pandai semua dah. Kan? Dia tengok ada satu kisah sebagai penutup lah. Sebab dah terang lah. Kan? Kata canai pun dah siap lah kot. Dah terang. Kita tengok lah. Satu hari seorang hamba Allah ni, dia bernazar. Kan? Kalau aku dapat anak lelaki, aku akan buat akikah. Akikah kambing yang ekornya 5 jengkal. Bukan 5 jengkal, 1 jengkal. 1 jengkal. Kan? 1 jengkal. Kan? Mana nak cari tuan? Hukum akal mana nak cari? Kambing kan pendek-pendek. Tak apa, dia pergi minta cari, merata tak ada. Pergi tanya ustaz ni kata kena cari juga lah 5 kan, 1 jengkal ni. Tanya ulama' kata tak ada. Kau kena cari, kena buat juga.
Satu hari dia jumpa siapa? Dia pergi jumpa siap masjid. Tanya imam kata tak ada, tanya ulama kata tak ada, kena buat juga. Kan? Siap kata apa? Sekarang ni masa kau bernazar nak sembelih kambing yang ekornya sejengkal itu, kau ada sebut tak specifically jengkal siapa? Jengkal orang tua ke jengkal kanak-kanak? Oh, tak sebut lah. Kau carilah jengkal kanak-kanak, pendek kan? Kan ekor kambing menyentuh lah. Tengok yang kata ilmu tuan. Kan? Itu sebab ilmu ni Allah tak bagi semua orang tahu. Kan? Cuma setiap orang ni Allah bagi satu keistimewaan. Kan? Mesti ada. Kita sendiri pun ada. Tapi kadang-kadang dia tak tahu apa keistimewaan dia. Kan? Macam chef tu. Dia Chef Wan. Dia juga Chef Wan. Kan? Macam siapa? Lionel Messi pula. Kan? Lionel Messi, Ronaldo ni tuan-tuan jenis gifted. Orang-orang pandai ni setengah dia gifted. Ada kawan-kawan kita. Kita tengok artis ni tu, artis. Pelukis ni. Kita duk fikir pelukis ni mesti ada brush. Lukis. Tak. Tengah dengan tonggai arang pun boleh lukis. Dia calik, dia tolak, dia talik. Jadi orang lah. Dengan batang penyapu dia. Kepandaian masing-masing. Siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Itu gifted. Lionel Messi dia. Maradona itu soccer player yang gifted. Dia tak payah nak berlatih hari-hari pergi tendang dah. Semula jadi. Dan dulu ada lah. Dulu star-star dulu Malaysia ada lah. Sekarang ni tak ada star. Semua moonnya. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat rahimakumullah tu. Kan? Bahasanya itulah Allah. Kan? Kenapa Allah tak bagi tahu kita apa yang akan berlaku bila nak mati, rezeki kat mana? Kan? Sebab Allah suruh kita bergantung kepada dia. Supaya Allah tak bagi kita ni jadi sombong, takabur, ujub. Aku semua tahu. Itu sebab Nabi Musa AS, Allah suruh dia belajar dekat Hidir. Pasal itu lah. Kan? Bila dia sebut satu kalimah ada kita. Bila umat dia tanya, ya Musa, kenapa jadi macam ni? Kalian tu pun, kan? Dia cakap macam bos sikit. Allah kata, kau pergi belajar kat Khidir. Tu sebab dengan Khidir, Khidir kata apa? Kau nak belajar dengan aku boleh, kau jangan tanya apa-apa. Kan? Tu sebab kadang-kadang kita nak tanya, kita belajar ni. Kan? Tapi kadang-kadang ada juga yang guru ni, dia pakai dalil Khidir lah. Jangan tanya. Kan? Tu guru kata bagi gelang mau, bagi. Jangan tanya nak buat apa. Tu yang orang jiran sebelah rumah saya habis. Gelang apa-apa habis. Dah duduk jadi bodoh. Tu kan. Ada lagi satu fahaman apa ni. Dia baca tu dia Allah. Tu pun orang pi tu. Kan? Jadi itulah, maka bermula asal iman itu maknanya percaya, dan asal makna Islam itu menyerah diri dan menurut. Islam itu you must obey. Kan? Apa juga Allah punya requirement, you kena comply. Itu Islam. Kan? Dan iman itu adalah maknanya percaya, rukun iman adalah. Kan? Kita percaya benda-benda gaib tu, wajib percaya. Allah tu apa? Nabi, Rasulnya, malaikat. Nabi dan Rasul tak apalah kita dengar cerita lah. Malaikat. Kan? Kita tengok dalam TikTok lah apa tu. Yang terbang tu dia bagi kita malaikat lah. Kan? Mudah sungguh mereka mendakwa bahasanya itu malaikat. Kan? Bukan semua orang yang boleh nampak malaikat. Ada orang tertentu saja. Sahabat-sahabat Rasulullah pun ada yang tertentu saja. Sahabat Rasulullah ni ada berapa orang kan? 124,000 orang sahabat Rasulullah. Kan? Darinya ketika mana Nabi buat kerja haji, the first and the last. Kan? Bila Nabi pergi tu, Nabi move daripada Madinah tu, Nabi move jalan tu all the way through tu, kan? Along the way tu, sahabat dengar, sahabat pergi, sampailah ketika mana wukuf dekat Arafah tu, ada 124,000 orang sahabat yang dengar khutbah Nabi yang akhir sekali. Walaupun masa tu mic tak ada tau. Dengar Nabi sebut, menangis semua. Kan? Macam kita, mana kita
Itu sebabnya kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita beramal, kadang-kadang kita rasa seronok. Kadang-kadang biasa lah. Macam kita baca Quran lah. Kan? Kadang-kadang, tapi Quran ni tak ada lah kadang-kadang. Quran ni yang kata mujizat ni, kita baca 10. Nak baca 10, dia jadi 20. Tu Quran. Kan? Itu sebab Nabi suruh kita baca Quran, baca. Lama-lama kelamaan kita boleh seronok kata. Kan? Jadi, sama-samalah kita beramal dengan apa juga ilmu yang kita pelajari. Moga-moga dengan amalan itulah yang menjadi asbab Allah Ta'ala meletakkan kita dalam syurga. Kan? Jadi, wallah, sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, bertemu kita sekali lagi. Kan? Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan takkan tanya, tu biasa. Kan? Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Allah subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhibatu lil muttaqin wal 'udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadi ya rasulah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kiranya mereka masih hidup, berkatilah umur mereka. Kiranya mereka telah meninggal dunia, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa sekian jemaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Dan juga di dalam talian ini ya Allah, Kau muliakanlah ahli-ahli keluarga kami ya Allah. Hindarilah ahli-ahli keluarga kami dan kami daripada fitnah akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami yang hak itu hak, yang batil itu tetap batil ya Allah. Yang lain-lainnya Kau matikan kami, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada seluruh rakyat Palestin, Gaza dan Lebanon ya Allah. Ya Allah, Kau kucak-kacirkanlah kesatuan Israel dan guju-gujunya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.